Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama moderator anda pada malam ini, Faizal Zakaria, dan di sebelah kiri saya ini ialah orang yang tidak perlu diperkenalkan lagi, figura yang sangat penting bersama gerakan kepenggunaan kita. Apa khabar Toki? Baik, Alhamdulillah. Dan Toki akan berceritakan banyak aspek-aspek. Besok lusa ni Toki kita akan lengkap tak lengkap dan kita pun tak tahu. Kita akan membicarakan banyak aspek-aspek penggunaan dari perspektif kita. Dan di sebelah hujung sana ialah saudara peguam kita, saudara Jufris. Apa khabar Tuan Jufris? Baik, sihat, Alhamdulillah. Dan untuk pengetahuan semua, minggu lepas kerja saya telah diambil alih oleh Tuan Jufris. Hari ini dia lain sikit kita duduk sini. Dan saudara dan saudari semua bersama dalam program GPMC Malaysia, dan kita akan membicarakan topik yang penting ini. Toki digantung kerja kerana tolak vaksin ni. Dan kita pun tak pasti dah adakah vaksin ni rukun iman yang ke-6 18 kita pun tak tahu. Dan sebelum tu Toki, kita warga kerja PPIM dan GPMC mengucapkan salam takziah sebesar-besar dan salam takziah kepada saudara kita, iaitu saudara Yusri Yusof yang lebih dikenali sebagai saudara YY, berikutan pulangnya anak-anak bongsu beliau Keramatullah baru-baru ini. Dan kami sangat-sangat bersimpati terhadap kemalangan ataupun tragedi yang telah menimpa bayi itu, right? Toki, ada ke rukun iman yang ke-6 ni katanya kalau tak beriman dengan vaksin maka kita kena gantung kerja. Betul ke Toki? Tak boleh masuk masjid sudah. Kau masuk masjid dah boleh. Ramai je kawan-kawan Toki yang duduk di Selangor yang mengadulah pasal, contohnya salah satu ada ketua polis ketua polis yang pernah menjadi pengarah di Bukit Aman, yang Toki berjumpa baru ni. Dia kata dia sebenarnya dia sakit, sekarang ni sakit tak sihat sejak dia selepas vaksin. Jadi tak tahu sebelum vaksin okey. Sebelum vaksin okey. Dia 15 tahun tak pernah pergi doktor pun. Tapi dia sihat. Jadi selepas vaksin tu saya berjumpa dia tak sihat. Tapi itu kali kedua. Dia orang dah suruh dia datang kali ketiga, which dia tak nak datang kali kedua. Tapi dia pun jadi sebersalah kerana dia kalau dia tak pergi vaksin, dia tak dibenarkan masuk masjid. Jadi tak tahu yang mana rukun yang tambahan ni lah. Jadi dimaklumkan dia tidak boleh jadi guru atau kena buang kerja. Jadi tak tahulah, Toki nak cakap pun jadi macam dah tak berapa pandai bercakap, kerana kita tengok benda yang berlaku ini nampak macam pelik lah. Macam rukun tambahan ke apa benda pula kan. Dan kalau kita tengok statement yang dibuat oleh PM, sebenarnya dah macam tak tahu siapa yang jadi PM pula ni. Pasal statement yang dibuat oleh PM pada kita jelas. Dan statement PM itu adalah dia autoriti paling besar. Jadi maknanya seharusnya tidak ada timbul. Kalau PM dah buat statement, kalau zaman dulu sikit kalau PM buat statement, itulah dia. Tapi sekarang ni nampaknya malangnya kali ini PM buat statement bercanggah, ataupun Khairi buat statement tapi PM buat statement. Tapi PM punya statement tu dah jadi macam kurang, apa ni kata orang, perhatian. Tak standing tak macam tak ada kuasa. Dan statement yang dibuat oleh Khairi menjadi pegangan pula ni. Jadi saya tak tahu siapa yang PM sebenarnya. Siapa yang PM sebenarnya. Ini saya minta pejabat PM kena check. Ni tak boleh dibenarkan. Macam mana nak benarkan macam tu? Kalau tidak, tak ada erti lah. Kalau kita tak dapat jelaskan perkara ini lah. Kena nombor satu, siapa PM? Okey? Tapi di Sarawak kita ada premier atau lain sikit Toki. Dan yang ni yang kita ambil yang dekat sini ni, pasal macam ni. Dia mesti ada ketua negara. Dia yang boleh ada terkecuali sikit ni macam ni saja. Antara PM dengan menteri lain-lain, memang PM memang mempunyai kuasa penuh. Kod mana pun tak boleh cerita dah. Tapi kalau PM dengan bini PM tu lain sikit. Suara kecil sikit. Jadi tak salah kalau, tapi kalau lain pada tu tak boleh diterima. Mudah aja. Tapi KJ ni nampaknya lebih macam kita kata lebih sudut dari kuah nampaknya ni.
Yelah, tak tahu nak cerita macam mana dia ke ataupun orang yang mengambil arahan daripada dia. Ataupun ini arahan yang datang daripada peringkat-peringkat dunia pula, tak tahu dah juga. Tapi apa pun kita macam terkesan lah. Kita macam terkesan dan rakyat amat gelisah. Tuan, gelisah yang luar biasa. Saya nak celah sikit pasal PM ni kan. Nah, saya pun simpati sikit lah pada Sabri ya, PM kita ni. Walaupun dia cuba nak tunjukkan dia lebih neutral lah, masa perhimpunan UMNO yang lepas tu, lepas kita duduk bantai malam tu, besok tu pun dia bagi statement tak ada diskriminasi pun untuk even ambil booster, dan juga dia pun akan tahankan supaya jangan ada pindaan 342. Dan juga even isu Rusia pun dia lebih neutral dalam soal isu Ukraine ni juga kan. Jadi kita nampak dia pun ada juga maklumat yang lebih baik sikit. Kita nak dia pertahankan macam tu, tapi pada masa yang sama saya nampak dia pun macam kena blackmail kan. Dia pun diugut sebab betul Perdana Menteri tu ada kuasa penuh sebenarnya, tetapi dia pun dilantik atas tapi still tak kisah dia boleh jadi Perdana Menteri. Contohnya sebab tu dia saudara dilantik oleh dia untuk menjadi Perdana Menteri, tak kisah apa pun. Betul. Dan tentulah absolute power. Tapi dia lantik saya, lantik tu orang lain lantik dia jadi je macam mana tu. Tak kisah dia masa agung dah lantik dah. Dia dah ada kuasa dalam perlembagaan tu, banyak benda dia boleh buat. Tetapi dia tak nak gunakan sebab walaupun dia kata dia lebih neutral, dia macam isu yang lebih spesifik isu COVID-19 ni lah, isu booster dan sebagainya, tetapi kita pun tahu akhirnya yang bagi pandangan, bagi nasihat kepada jemaah kabinet tu oleh KKM. Satu, bukan kabinet saya, istana mana tentang SOP kesihatan ke apa ke, dia bagi tahu pada istana, betul, Majlis Raja dia pun bagi tahu pada kita. Tahu kita ada kes yang masa di faham masa kita present beberapa perkara tentang untuk buat perubahan kepada mufti dalam soal diseminasi vaksin di sana. Mereka pun akhirnya minta pandangan daripada KKM juga akhirnya, dan lepas tu tak buat keputusan sampai sekarang. Okey tuan, kita lihat untuk pengetahuan hari ini sekian pelayar-pelayar semua, sebagai rekod mulai Jumaat ini, besok lusa 31 hari bulan April, semua vaksinasi akan bertukar menjadi tidak lengkap sekiranya anda menerima 2 dos vaksin jenis Sinovac. Ini merupakan satu diskriminasi juga yang telah ditentang oleh Gamawan. Dan dari segi perundangan, mungkin adakah kita boleh mencabar keabsahan ini? Ya, sebenarnya memang terus terang memang kita boleh mencabar, dan saya nampak ada beberapa kes, cuma mahkamah tidak begitu tegas ataupun melambat-lambatkan kes, kan ada yang saya tahu yang bawa kes tentang diskriminasi itu juga di Mahkamah Kuala Lumpur. Betul. Ada juga yang bawa kes semakan kehakiman untuk batalkan program Peak Teenagers. Jadi mahkamah tolak dulu dia punya kebenaran tu, tapi masih ada rayuan. Jadi proses tu lambat. Padahal apa yang berlaku ni amat penting kan, sebab kita lihat buat pertama kalinya polisi kerajaan ni, polisi yang kita nampak dia zalim. Betul. Kezaliman dia polisi yang bodoh, polisi yang angkuh, dan polisi yang pengecut. 4 kombinasi ni ada dalam polisi yang ada sekarang ni. Sebab kita tengok, walaupun dia kata ini bukan satu paksaan polisi ni kan, maknanya kita ada pandemik atau pandemik COVID-19, cara nak tangani kena cocok. Okey. Kita pun kenalah pakai pelitup muka, follow SOP kesihatan, gunakan section 11 of kita punya akta 342. Lepas tu Muhyiddin pula lepas berhenti jadi menteri pula, dia masih mengambil kuasa tak untuk menangani pemulihan ekonomi dan COVID-19 melalui pelan pemulihan negara, dan dia pula jadi pengurusi majlis pemulihan negara tu. Jadi penerusan tu berlaku. Dia sendiri kepala dia, sebab saya nampak walaupun pasal dia mula masa start COVID-19, dia tiba pass baton dekat dia, terus ada pandemik, dan dia buat keputusan tu. Lepas tu dia pun buat keputusan yang salah juga pasal dia benarkan Sabah election. Pada sama PKP nak ketatkan, tapi election dibenarkan, jadi penularan. Orang duk marah-marah, dia pergi bodek raja 2 kali, dapat pula darurat pula masa Januari last year pula. Jadi kita tengok penerusan-penerusan ni menggunakan SOP memang jadi pelik kita nampak. Dan Sabri pun
dilantik dah lah UMNO dengan apa ni bersatu bergaduh. Letak dia jadi timbalan, lepas tu dia tak nak apa ni Muhyiddin, tukar letak Sabri pula jadi Perdana Menteri pula. Jadi kita nampak memang nampak kekacauan dalam politik Malaysia hari ini. We are all divided. Perdana Menteri ni dah macam kuasa dia dah jadi macam adakah dia boneka? Itu yang kita nak tanya tu. Walaupun dia dimasukkan nampak macam dia boneka, dia kena track ke apa, tapi bila dia dah pegang kuasa, gunakan kuasa sebaik mungkin. Rakyat sekarang tengah perhati dia. Rakyat tengah perhati sebab apa yang polisi yang mereka buat dia amat membimbangkan. Sebab polisi ni polisi yang bodoh, zalim, jahat dan pengecut. Sebab apa saya kata 4 perkara ni? Sebab polisi ni bodoh sebab menggunakan maklumat sains yang salah. Sains tak ada. Sains tu tak ada. Dari apa yang isu COVID-19 tu sama ada betul ke tak ada, yang not be isolated, is man-made, dan banyak maklumat yang kita dapat, even maklumat tu mungkin start berlaku kat Malaysia pun oleh satu pegawai kanan, dia dah taburkan macam-macam evidence. Sebenarnya yang apa ni, yang buat ujian di buat ujian kononnya di Perak, di Sabah, di Sarawak. Itu 2014 tu. Jadi bila kita dapat maklumat evidence bahawa adanya hubungan Eco Alliance dengan apa ni Kementerian Kerajaan yang sendiri tahu sejak zaman pentadbiran Najib. Lepas tu pentadbiran Mahathir dan pentadbiran Muhyiddin Sabri. 4 pentadbiran mereka tutup benda ni, mereka bersama dalam isu ni. Saya pun cukup terperanjat bahawa kenapa gunakan apa polisi yang bodoh macam tu. Lepas tu fikir balik, kenapa angkuh sangat menggunakan apa ni aparatus kerajaan, menggunakan kuasa, menggunakan undang-undang menakutkan. Kita ni pakai pasal takut je, pasal takut kena fine. Saya sekarang ni kalau terpaksa pakai dia pasal nak lawan, tak boleh pasal takut kena fine je. Bukan pasal takut COVID-19 takut kena fine. Tak kan? Jadi kita kata apa yang teruk tu. Jadi polisi ni memang betul-betul bodoh dan angkuh, pengecut pasal gunakan ni. Lepas tu pula sombong. Pasal apa dia sombong? Sebab mereka ingat mereka gunakan kuasa-kuasa yang ada ni, dan mereka rasa mereka boleh buat apa saja. Boleh tukar kerajaan, backdoor ke apa ke sekarang ni kan. Lepas ni kalau sesuka hati, dia sekarang ni tak kisah siapa ada, Sabri ke jadi Perdana Menteri, Khairi ke jadi Menteri Kesihatan, dah tak ada beza nampak. Sebab kita nampak ada di belakang tu yang ada lagi yang pegang mereka tu, yang menggerakkan apa ni kerja-kerja ni. Sebab apa saya kata zalim? Sebab diskriminasi memang langgar perlembagaan negara, langgar equality before the law, langgar hak untuk memilih, untuk jaga kesempatan tinggi, langgar semua section. Kanun kesesaan pun langgar juga sebenarnya. Jadi bila saya tengok dalam kes Cikgu Kafa ni, Kak Jaiz ni, pasal saya pun ada berdepan dengan banyak kes macam ni. Yang ini dia bagi 2 bulan kan. Ada separuh kes yang saya hadapi lah, klien-klien saya ni macam apa tahu? Tak tahu nak pergi langit ke pergi bawah tanah. Sebab apa? Sebab bukan dibuang kerja, tapi dia kata apa? Kamu kena setahun tak boleh masuk kerja tanpa gaji. Jadi apa pilihan dia? Jadi bila kita kata pergi cuba buat apa ni mahkamah perusahaan, pergi jabatan kerajaan pula dia kata ini bukan apa ni constructive dismissal. Kita anggap ni macam constructive dismissal lah, macam you dah tak kerja tak bagi gaji. Setahun. Kalau dia pergi tempat lain takut nanti kena panggil balik. Jadi sebersalah mereka ni. Kafa ni yang saya nampak ni kata apa 2 bulan juga kan. Jadi kita cukup terperanjat lah sebab sekarang ni bukan saja menular kepada jabatan kerajaan tetapi jabatan Islam. Dah balik kepada kenapa orang Islam kita ni pergunakan. Tapi Toki, saya nak balik kepada Toki, kalau kita tengok saya di apa nama ni, kita ada beberapa keratan akhbar ni, kita ada straw ni katanya Jaiz mula gantung tugas guru Kafa tolak vaksin. Ni kita dapat banyak call ni orang tanya ni. Pada 26 Mac baru lagi ni Toki, 28 Mac 2 hari lepas. Tapi sebelum tu Toki, ada beberapa laporan yang terdahulu pada tahun lepas, dia menyatakan bahawa menteri yang berkaitan dengan undang-undang iaitu Datuk Seri Taqiyuddin kata pada 2021 betul-betul setahun yang lepas, katanya dia tiada paksaan, tidak langgar Akta 342 jika tidak ambil vaksin.
Kemudian saudara Khairi Jamaluddin juga pada 23 Februari 2021 katanya tiada paksaan, aktivis dan NGO jangan takutkan masyarakat, kata tidak ada paksaan. Tapi kali ini dipaksa, bukan saja dipaksa tetapi dipaksa untuk tidak mendapat pendapatan. Ya dipaksa tapi tak dapat pendapatan. Dipaksa untuk paksa. Itu tak dapat pendapatan lain. Dipaksa tak boleh datang kerja lain. Jadi dia macam ini mengalahkan paria ni sebenarnya. Ni. Adakah kita sekarang ni berhadapan dengan kerajaan Gestapo? Tapi saya ulas sikit. Saya nampak ayahnya tidak jauh daripada itu dah. Tapi yang saya nampak adalah kegagalan dalam pelaksanaan undang-undang. Saya boleh jumpa dengan PM. Dia kata kita selalu kata, sebenarnya saya kata kita tak kata dia. Yang kita marah ni setengah kementerian. Kita cakap pun pasal kita sayang kepada kerajaan sebenarnya, pasal kita sayang kepada keadaan ni, tidak mesti kita maki hamun. Ini kita cakap benda ni tak betul. Dan benda ni orang akan nampak juga kalau tidak hari ini, esok lusa ini akan terkeluar juga. Jadi kita mahu PM dan pejabat PM lah Cakna. Saya mahu pejabat PM buat sesuatu. Banyak orang PM sekarang ni yang pandai, yang ada kuasa, yang boleh melaksanakan sesuatu bagi meletakkan keadaan itu dalam keadaan yang baik. Ya. Pasal kalau ikut satu masa dulu budak-budak tingkat 4, itu sebut gerun habis, setan pun lari. Setan pun lari. Jadi hari ini dia jadi pelik lah. Jadi kita amat berharaplah orang-orang yang menasihatkan PM supaya melakukan apa yang perlu dan buatkan apa yang seharusnya dibuat. Maknanya go for broke. Kau tidak tak jadi apa tuan? Itulah sebab saya memang bimbang lah, walaupun saya sokong sepenuhnya dengan PM bagi beberapa statement yang cukup baik lah. Cuma macam mana nak terjemahkan in reality. Cuba bayangkan macam ni. PM kata lulus KWSP. Menteri Keuangan kata tak boleh. Macam mana? Tak boleh lulus lah kan. Kita dah lulus tapi sekarang ini maknanya kalau Menteri Keuangan kata tidak. Jadi siapa Perdana Menteri? Jadi benda perkara ini tidak boleh berlaku. Pasal mungkin banyak macam ni ikut sebenarnya tuan. Tak tahu semua ada mengikut masyarakat. Kadang-kadang suami isteri kena ikut cakap suami, tapi dia jadi macam terbalik, suami pula kena ikut cakap isteri. Kitchen cabinet kitchen cabinet. Jadi itulah yang kita lalui dan tak ada buat announcement yang masalah yang YY tak dapat hadir tu. Malam ni tak sebut announce, belum dapat lagi lah maknanya. Betul. Pasal dia masih lagi di balai ke mana tu? Masih di balai. Tapi di Seremban. Dan mungkin Tuan Jufris, kita lihat di vaksinasi yang melibatkan vaksin vaksin jenis Sinovac telah dipaksa untuk telah dibatalkan. Akan dibatalkan baru-baru ni. Dan kita lihat kanak-kanak pun diberikan vaksin Sinovac di beberapa tempat di Selangor dan sebagainya. Dan saya sudah pasti mereka ni juga akan dipaksa untuk menerima vaksin pada masa akan datang, mungkin 3-4 kali akan datang. Adakah ini menjamin keadilan untuk anak-anak kita? Tak, kita kata daripada awal bahawa kerajaan daripada awal kata bahawa vaksin ni bukan mandatory. Kita setujulah bukan mandatory. Betul. Tetapi apa yang mereka cara buat tu, walaupun tak mandatory, mereka buat diskriminasi. Maknanya dia bagi preference pada siapa yang vaksin atau tak vaksin. Mungkin ada rujukan undang-undang yang boleh melambangkan keadaan kita hari ini. Ada juga kawan saya kata dia punya diskriminasi tu pun bergantung setakat mana dia besar sangat ke diskriminasi tu. Saya kata memang besar lah. Sekarang ni orang tak dapat kerja, tak boleh masuk office, lama-lama dianggap sebagai tak bekerja dan mungkin dibuang kerja. Jadi cara yang paling mudah nak buang orang kerja sekarang ni tak boleh masuk kerana tak ambil vaksin. Tapi orang tu pun tak datang. Bukan setakat tu, pergi masjid tak boleh macam mana? Pergi masjid. Cuba cerita sikit.
masuk masjid ni ada ke kita boleh tambah sebenarnya? Saya tak tahu dah. Ulama pun tak ada buat komen. Okey, kalau kita lihat 1 hari bulan 4 ni merupakan fasa endemik. Apa relevannya dengan vaksinasi? Sebab kita dah sampai fasa endemik dah. Yalah, kalau kita tengok UK, kita tengok Switzerland, ya, dan tidak memakai mask dan tidak New Zealand, ya, betul. Dan saya mungkin tak faham, mungkin ramai pelayar yang lain bersama kita setuju dengan pendapat saya. Apakah yang cuba dibuktikan untuk memecah ataupun memenjarakan orang yang akan divaksinkan? Apakah cuba untuk dibuktikan pada fasa endemik ni? Saya tak tahu. Kadang-kadang kita nampak yang saudara Jofri sebut tadi, kadang-kadang kita nampaknya mengikut apa yang dibuat di luar negara. Ya. Negara tu kita dah buat. Sekarang ni kita tengok Mekah pun dah ambil keputusan macam mana, tak payah vaksin pun. Tak perlu masuk, dah masuk Masjidil Haram. Ada masuk tak perlu vaksin. Ya, betul. Jadi macam mana tu? Ya, betul. Jadi kita ni nak ikut siapa? Dari sudut agamanya. Dulu cakap ini orang semua ikut. Lepas tu bila orang dah buka, kita masih lagi kemut-kemut. Ya. Duduk di takut yang lama. Saya tak tahulah siapa yang bertanggungjawab ni. Sebab tu saya nampak bila dekat UK pun boleh. Kawan saya semalam saya telefon pun, cakap dengan dia sekejap pun, dia kata kat London pun tak ada pakai face mask dan sebagainya. Dan ini ada orang kata pasal kalau vaksin ni, setiap jadi vaksin, contohnya yang untuk Sinovac yang 2 juta lagi yang akan buka ni, dia kata pasal itu 2 juta, kalau kira duit, kalau RM10 dah 20 juta. Betul. Jadi itu yang diperkatakan oleh rakyat kat bawah sana. Jadi dia soal buat duit keuntungan, ada rasuah, ada dealing tu satu hal. Kedua dan adakah itu memang sebenarnya mengapa rakyat dipaksa untuk menerima vaksin? Tak, rasuah tu kita dah nampak dah lama dah, eksploitasi ni. Saya kalau sebut pasal rasuah ni dah lama sangat. Mungkin kita nak aspek itu yang kita nak tahu. Aspek itu yang rakyat nak tahu. Itu kalau kita nampak, kita pun tak tahu berapa dia bayar beli vaksin. 100 lebih. Ada yang kata RM30, tak tahulah. Jadi benda ni tak transparent. Ini pun nanti dengar kalau nak bagi tahu pada PAC nanti, Public Accounts Committee Parlimen pun, dia kata mungkin nak minta rahsia pun benda tu nanti. Dia punya perjanjian dengan Pfizer dan sebagainya. Jadi dari awal pun dia dah cakap macam tu. Pfizer minta dirahsiakan kandungan vaksin selama 85 tahun. Sekarang dah dibenarkan, FOI dah benarkan buat aman tentu ke apa. Ramai tak tahu apa kandungan tu. Kita dah baca. Sampingan ada 1291. Kesan sampingan 1291 saya. Ke 2000. Seingat saya lah. Saya baru baca tu, contoh banyaknya, tapi semalam ada orang dah boleh kira berapa. Jadi dah 1000. Banyak sangat. Dah banyak sangat. Kesan sampingan ada 1000 lebih. Nak cakap macam mana lagi? Tapi yang saya cukup bimbang ialah kenapa kat Malaysia ni kayu pengukur dia adalah umat Islam. Kenapa kayu pengukur dia ialah kat masjid dengan surau? Saya ada yang kata vaksin tu dia agama Islam. Itulah rukun iman ke-7, percaya kepada Dajjal. Tapi saya malah nak cakap pasal rukun iman tu. Tadi dia dah kata rukun 6, ada rukun 7 kan. Tapi saya punya concern ialah kayu pengukur dia kepada umat Islam. Sebab apa? Sebab hari ni you pergi masjid masih pakai penutup muka. Saya dah ulang banyak kali. You keluar je dekat kedai, you boleh buka, you pergi kat kedai minum teh, mungkin tempat warung tu pun kotor sebenarnya. Ramai you boleh nampak kat belakang tempat dimasak tu kerana ada tikus ambil. Kerana saya perasan kan ada tempat yang kotor macam ni. Tapi kita nak lepak, kita minum je, kerana mana nak tegur sangat. Tapi kita kena tegur lah. Tapi maknanya kalau tempat yang macam tu pun you boleh buka penutup muka, duduk 4 jam dengan even stranger yang you tak kenal, macam mana pula dekat masjid tempat yang bersih you masih pakai penutup muka? Dan duduk 5 minit je. Duduk 5 minit, bukan berjam-jam makan. Tapi ada jarak pula tu. Jarak lagi. Lepas tu ini kat dalam bank pun. Orang jaga tok kiri kat depan tu jaga dah scan tidak. Tak ada siapa yang ada agenda yang lebih besar lagi. Dia sebenarnya ada agenda lebih besar lagi. Kenapa di UK dah lain sikit kebangkitan, even di Amerika 50-50, di Australia pun ada kebangkitan rakyat di New Zealand ataupun di Canada, kumpulan-kumpulan trucker lawan tentang. Tapi kita ni macam majoriti kita mengikut dan pemerintah kita ni
Lembik. Sekolah kita lembik. Kita punya mufti lembik. Dan penasihat-penasihat financial dengan ekonomi ni lebih kuat daripada Perdana Menteri hari ni. Penasihat ni lah, penasihat kewangan ni. Money. It's all money trail. You kena trail siapa kontrol duit, dia kontrol the purse. Dia kontrol rakyat. Okey, saya tertarik dengan soal Jufri kata ada agenda. Tetapi ramai yang tidak mahu bercakap pasal agenda itu semua. Mungkin Tuan boleh sentuh sikit agenda apakah yang sedang umat Islam hadapi sekarang. Silakan Tuan. Sebenarnya kita ni terlalu banyak yang kita perlu hadapi dalam keadaan kita yang terlalu lemah dan tak ada perpaduan, tak ada kerjasama, sombong, bergaduh sesama sendiri. Dia almost semua peringkat ni. Sampai dekat masjid pun gaduh. Jadi kuasa pun gaduh. Dan kita kata bodoh, pengecut dan sombong. Okey. Jadi tapi kita komen sikit lah ya. Kita nak tarik balik. Baru ni alhamdulillah kita PM kita telah berjanji dia tidak akan bawa Akta 342. Tapi janji tu untuk dimungkiri. Tapi saya rasa pada saya PM kita tak naklah meminta terlalu lebih. Tapi sebagai PM saya rasa dia okey. Maknanya nombor satu sombong tu tak ada. Kalau sombong tu habis lah. Pasal setan tu sombong. Yang seekor lagi tu yang nama apa Kejol ke tu. Itu memang bengong dan sombong. Jadi jelly. Jadi yang saya nak share ni pasal masalah yang kita cerita tadi. Contohnya kita bercerita pasal benda yang baru, iaitu yang dibawa kepada saya yang saya tidak boleh jawab. Dan saya harap kalau pejabat KJ melihat kita malam ni tolong jawab. Pasal yang kita diadukan adalah ada satu lagi akta yang dibentang. Ada lagi? Ada. Ini akta poison. Alamak, akta racun. Akta racun. Jadi akta racun ni ke arah menentukan tiada ubat selain apa yang diluluskan oleh KKM boleh didapati dalam negara. Ini dahsyat ni. Dan dia boleh, contohnya kalau baru ni kata saya Faizal itu ada demam kan. Lepas tu makan Pfizer, makan Ivermectin. Makan Ivermectin. Selamat. Okey, alright. Alhamdulillah. Itu pun banyak semua. Sebenarnya cukup banyak menteri-menteri memakai Ivermectin pun kita tahu. Tapi kalau ada undang-undang baru ini yang perubahan juga nak tambah kalau sesiapa didapati ditangkap memberi ubat itu penjara 6 tahun. Doktor tu banyak, saya rasa doktor kita kalau ambil hari ni habis semua kena buang, kena tangkap masuk penjara. Jadi ini pelik, kenapa nak ubat Ivermectin di Singapura di Indonesia pakai, di India pakai, di banyak negara pakai dan selamat digunakan. Tapi kalau doktor yang memberi, kalau ikut akta baru yang Tok Ki dimaklumkan, maknanya doktor itu akan boleh dipenjara sehingga 6 tahun. Dia kurang sikit daripada yang 342 tu. Jadi ini apa benda ni? Itulah saya cukup bimbang lah bila membandingkan jadi, Indonesia tuan, maknanya doktor ni yang nak menyelamatkan orang pasal dia punya sumpah dia menyelamatkan. Jadi ini satu benda yang Tok Ki lihat cukup tak masuk akal. Mana dia ambilnya undang-undang yang kalau pemimpin dia patutnya menyenangkan orang, membantu orang. Dan orang yang sebaik-baik manusia adalah manusia yang bawa manfaat. Ini mungkin seburuk-buruk manusia lah, tak tahulah. Jadi itu satu, Poison Act. Ada satu lagi yang Tok Ki dimaklumkan juga, yang Tok Ki harap juga para penonton di luar sana tolong dengar baik-baik. Tolong dengar baik-baik kerana ada satu lagi yang disebut sebagai Global Pandemic Treaty yang Tok Ki dimaklumkan juga, yang Tok Ki hendak KJ tolong beri perhatian pasal rakyat semua dah mula mempersoalkan hal ini, ialah akta yang memberi kuasa apa ada di negara ini kena patuh kepada WHO. Maknanya perlembagaan pun tidak laku, apa pun tidak laku kecuali apa yang diarahkan oleh WHO sekiranya
Global Pandemic Treaty ini ditandatangani. Dan mungkin WHO boleh terus mengambil tindakan. Dan sampai saya dengarkan, even makanan yang dimakan akan sampai satu masa perlu mendapat apa yang diluluskan. Jadi cuba bayang, ini apa benda gila ni? Saya betul lah, saya nak celah sikit benda ni. Memang kepembangan kita ni, kerana kerajaan kita ni memang terikat dengan beberapa dasar Amerika lah sebenarnya. Yang mana Amerika yang mempelopori WHO lah kebanyakan buat masa ni. Bukan Amerika, Bill Gates. Bill Gates lah. Nama-nama ni World Economic Forum punya, Klaus Schwab dan sebagainya. Dan kita lihat kita masih buat pertimbangan macam tu sampai isu pandemik ni. Tapi sekarang kita kena sedar, sekarang ni dah ada perubahan yang lain sekarang ni. Tengah kita bercakap sekarang ni, apa yang berlaku di Rusia sekarang ni cukup membimbangkan, dan juga akan ada perubahan geopolitik yang berbeza. Saya baru tadi tengok dapat daripada Wall Street Journal dengan Nikkei punya maklumat berkenaan dengan even Rusia semalam sudah ikat, because dia orang dah sanction apa ni Rusia sekarang ni. Sekejap tuan. Mengikut Global Pandemic Treaty, apa yang dimaklumkan, kalau kita telah tanda tangani tapi kita gagal menuruti, dia akan sanction kita macam Russia je. Ya. Itu kuasa dia. Maknanya itulah janjinya. Dia yang kerisauan kita ni pasal kita punya negara kecil. Negara kita kecil, population kita cuma 32 juta. Dan we are divided. Kementerian kita cukup besar. India pun cuma ada 20 menteri je. Kita ada berapa puluh menteri? 50 jabatan. Kalau India tu nak jaga 1 bilion pun 20 minister je. Kita nak jaga 30 juta sampai dia nak ikut proportion. Dia akan sampai one to one. Jadi kita ni bila dah divided memang mudah. Maknanya terlalu ramai pemimpin yang memang tolol, dia cuma ikut mainstream media. Kita dah lama ikut mainstream media. Sistem kita macam tu, daripada hiburan kita, cara kita meniaga, dan sistem ribah kita. Kita punya monetary kita bergantung pada US. Ribah. Kita punya ekonomi, kita punya financing. Semua tu dalam keadaan kita mudah. Mana nak cari keberkatan? Saya nak tanya tuan. Allah dah bagi warning siang-siang. Maknanya kita berperang dengan Allah dan Rasul bila kita menyantuni riba. Bukan begitu ke? Betul. Jadi sekarang ni riba bayar lambat. Contohnya saya diberlakukan kita bayar EPF lambat, apa kita denda? Kena RM10. Jadi macam kita risau lah setelah pindah tu berlaku. Nak sampai 100,000 kan? Kita jadi takut lah semua orang. Sebab sebelum tu yang kena cas 1,000 pun orang susah nak bayar. 1,000 pun susah. Bukan memang dan itu pun menyebabkan banyak kuasa kuasa. Pasal saya tahu 2-3 kes saya jumpa dulu pun, saya tengah repair kereta saya dekat Rampai Court tu. Masa saya tanya yang tukang repair tu macam mana keadaan semua, dia kata itu dia kena saman. Oh, you kena bayar 1,000, tak ada bayar 500. Oh, saya kata bagus pula you punya compound dapat 500, orang semua kena 1,000. Dia kata tak ada, kena pau 500. Kan. Kena pau lah ni. Jadi saya duk fikir masa bila isu pindahan sampai 100,000, saya kata macam tu memang kena pau jelah. Kena pau lah, memang tak pergi pergi duit kepada kerajaan, orang lain pun pau lah. Kalau nak makan burger lagi hebat. Dapat Wagyu burger. Kerja lagi senang sebab apa? Selalunya kita memang selalu tercuai, tak pakai ke, tak social distance, cukup mudah punya kesalahan atau kecuaian tu kan. Tapi hukuman denda tu tinggi. Jadi kita nampak kenapa kerajaan buat kerja-kerja bodoh ni. Ya, benar, tak masalah. Betul-betul. Okey, kita lihat penyalahgunaan terlalu hebat sekarang ni, dan nampaknya setengah-setengah kementerian, kita kata Kementerian Kesihatan diberi banyak kuasa dan terus dimanipulasi. Jadinya kita tak nampak, rakyat tak nampak rasionalnya. Dan kita semua tak nampak rasionalnya. Apa rasionalnya? Apa rasional nak menyusahkan orang? Setengah-setengah orang ni sewenang-wenangnya menukar itu dan menukar ini, membuat tu, tapi orang yang sama ni terus diberi kuasa. Apa yang mahu kita? Macam isu MySejahtera. Yang terkini tu. Terkini. Yang dia jual, betul dia jual. Even apa ni, timbalan ketua UMNO siapa tu kan, Tok Mat tu kan, dia pun bercakap juga macam mana private company yang nak boleh kontrol public punya maklumat melalui direct nego.
Dahsyat. Dah lah direct nego. Dan Dan same untuk founder yang provide MySejahtera tu, company apa nama Singaporean dia. tu, dia pula sekarang ni pegang share company yang baru tu. Apa nama MYSJ siapa namanya. Dan untuk rekod, baru-baru ini Menteri ada menafikan bahawa KJ pula menafikan. dia akan menafikan, tapi akhirnya Ini dia benda setahun lepas ni cerita je. ya. Dan baru-baru ni katanya telah dijual sebanyak berapa? 300 juta. 300 juta untuk semua data dan maklumat, dan kita tak pasti untuk tujuan apa data-data sebegitu banyak. Zaman ni, zaman duta data adalah power. Ya, data adalah segala data Segala-galanya. Ya. Dan Tok Ki, kita tengok, kita ada beberapa isu sekarang ni. Kita ada manipulasi vaksin, kita ada orang yang menyalahgunakan ni, dan menteri kita pula menjual data, dan kita pun rakyat pun tak tahu sebenarnya apa benda ni. Apa ni dipanggil data apa tu? Pelindungan peribadi. Betul jadi apa? Tak ada apa. Dan bila dia menjual, tak ada apa. Dan lepas tu tak ada apa pula. Okey, data tu kalau saya salah tolong betulkan. PDPA tidak terpakai untuk agensi kerajaan, dan adakah ini juga merupakan satu ketirisan yang teruk? Dia banyak sangat sebenarnya. Kita tak tahu nak cakap. Contohnya kan makanan. Makanan pun ke arah ditanam dalam lab, grown in lab. Cuba bayangkan, esok kita tak payah makan ayam dah. Kita makan ayam yang diternak. Diternak di dalam makmal. Cuba bayangkan, jadi apa nak jadi berita? Kalau kau makan makanan makmal, muka pun dah jadi lain. Muka makmal lah kita. Itulah penemuan bioengineering ni kan, dah lama, tetapi mula-mula memang betul lah kita nak gunakan kepada binatang, kepada tumbuhan. Walaupun isu-isu macam GMO ni, genetic modified organism, ke atas tumbuhan ni ramai orang kadang tak nak beli ke. Orang kata ini tak natural, kena cek yang organik dan sebagainya. Tapi memang kita risaulah pasal sekarang ni teknik bioengineering ni pula dia nak GMO kan manusia. Kita concern tentang vaksin-vaksin eksperimental ni. Dia nak GMO kan kita kan, itu satu isu lah. Lepas tu masuk pula isu data pula daripada GMO ni, because artificial intelligence yang mereka gunakan sekarang ni dan menggunakan big data hari ni. Big data iaitu gunakan this algorithm. Dulu saya ingat zaman dulu ni cara nak kontrol data tu mungkin melalui you control kawalan pos, surat-surat. You control. Lepas tu bank control data you. You pinjam berapa banyak, you punya kredit kad berapa banyak. Sekarang ni kan dia prioritize lagi. Sekarang through apa? Through this apa ni, Facebook dan sebagainya, Instagram, dan mereka pun berlaga dengan Europe. Saya terbaca itu pun tentang Europe, dia nak control apa ni Europe punya data tu. Kalau Europe tak nak bagi, dia akan keluar dia punya bisnes. So you bayangkan kan kekuatan sekarang ni big data ni. Tapi kita punya persoalannya lah, kalau you kata nak big data ni untuk bagi manusia sihat lah, dia ada point dia kata apa, kalau you ambil vaksin ni tak ramai yang tu. Saya ingat ESCO pun ada kata untuk menjaga keselamatan otak dia. Tapi kalau you nak jaga keselamatan yang you encroach kita punya peribadi, kita punya privacy, kita punya persoalan ni lah, you pula kena transparent. Kita tak boleh benarkan syarikat-syarikat swasta yang kontrol macam MySejahtera ni, macam Facebook. Tapi saya ingat macam saya setuju dengan Saudara Fris kita kata memang itulah natijah pengenalan MySejahtera, dan ramai orang tiba-tiba terus migrate masuk ke dalam MySejahtera. Dia kata tidak akan diswastakan, tetapi akhirnya dijual. Jadi mana kita nak pegang kata KJ ni, semua tak benda pun terpakai. Saya kata kadang-kadang orang kata yang berdosa sekali adalah buat macam ni. Berdosa sekali buat macam ni. Tapi rasanya antara kita kena terima adalah bila orang berbohong. Berbohong ini dia cukup dahsyat. Contohnya kalau kita berkawan, kita bohong, dan kawan lain tak percaya, dia mudah je. Maknanya kena sekali. Jadi kadang-kadang benda itu menyebabkan kita jadi tak percaya dan tak yakin. Contohnya yang bohong. Saya tak tahu siapa yang bohong Tan Sri Muhyiddin dengan maklumat. Sehingga Tan Sri Muhyiddin pun bercakap dengan bangganya, kata setelah 2 cucuk anda boleh ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini, pergi rentas desa. Lepas tu tak habis sekejap lagi dah Khairi pula cakap
tak boleh pula dah. Tangguh pula. Jadi benda-benda seperti ini menyebabkan kehilangan keyakinan rakyat. Rakyat sudah tidak ada sebarang keyakinan kepada the boy who cry wolf tu lah. Kerana dia mengatakan segala dah datang makan kambing dia kan. Jadi saya nampak seluruh jentera jemaah menteri, bukan saja Khairi lah, is a collective responsibility, tanggungjawab kabin bersama, tanggungjawab bersama. Jadi mereka sekata dalam isu COVID-19 dan pandemik ni. Dan saya tengok even pembangkang 222 yang selain tolak menteri-menteri ni, mereka pun sekata. The way dia punya statement masa PRN Johor pun macam tu juga. Sama-sama nak juarakan kita selesaikan masalah COVID-19. Apa yang mereka selesai, mereka tak selesaikan. Isu-isu diskriminasi dan sebagainya, mereka tak selesaikan. Dan kita ada banyak maklumat-maklumat yang lebih serius tentang kenapa penggunaan pandemik COVID-19 ni. Dan mereka tak bahaskan. This is a real problem, is a bioweapon issue. Baik, saya kena pause kejap. Untuk rakan-rakan pelayar kita, tolong like, komen dan share, dan terus share, dan tolong tag rakan masing-masing untuk kita ada beberapa minit lagi yang bertinggal ni, lebih kurang dalam 20 minit lagi. Terus like, komen dan share sekarang. Invite kawan-kawan untuk terus komen, nyatakan ketidakpuasan hati anda di dalam ruangan komen sekarang. Dan saya juga nak mohon mereka semua di luar sana supaya menyemak sikit Akta Racun. Dan juga the Global Pandemic Treaty, supaya kita boleh berbuat sesuatu untuk melindungi diri kita. Kalau kita faham, kalau kita tak faham, garanti tak boleh buat apa. Kalau kita faham, mungkin kita boleh cakap sikit-sikit untuk cakap dengan ahli parlimen kita, contohnya untuk beritahu Prime Minister, okey, jangan benarkan Khairi menandatangani Global Pandemic Treaty. Kalau tidak, mungkin juga boleh desak kerajaan, mungkin ramai-ramai tulis surat pada PM hentikan Khairi. Tapi dia sama ada dihenti tak henti pun, sebenarnya masalah ni dah jadi besar. Saya cakap terus terang lah kali ni, pasal saya tak tahu apa nak berlaku even besok. Keadaan Rusia sekarang ni, dengan keputusan Central Bank dia untuk memutuskan bahawa 5,000 rubel equal to 1 ounce of gold. Kalau China buat keputusan tu dalam minggu ni atau bulan depan, kalau Biden buat keputusan there will be a war, kita dah tak nak cerita benda-benda ni lagi dah. Itu pertama saya nak terpaksa bagi tahu. Pasal dah jadi serius perkara ni. Ini bukan saja pandemik nak kontrol kita dengan collateral damage ni, could be depopulation, orang kena kesan sampingan, orang mati dan sebagainya. Yang lain mungkin kalau boleh kontrol boleh jadi zombie ke apa, macam-macam cerita. Saya punya concern ialah bukan saja itu saja. This global reset. Jadi saya punya concern ialah Russia punya peperangan ni ialah sebenarnya yang besar sebenarnya. Saya dah sejak 10-15 tahun saya buat kajian perkara ni tentang bila nak berlaku betul-betul the real malhamah, great war, nuclear war yang tidak boleh nak ditolak. Pasal ada dalam hadis, ada dalam Quran. Kalau you baca surah Ar-Rahman, kalau you baca beberapa hadis, jadi kan benda ni is jelas. Tetapi mereka akan kalah juga dalam surah Ar-Rahman tu. Kalau you baca ayat 35 hingga 36 tu mengatakan bahawa walaupun mereka ada kuasa kontrol satelit dan juga kapal selam dan sebagainya, pada satu peringkat peperangan tu mereka sih akan kalah juga. Tetapi saya punya concern ialah kesan peperangan tu, apa kita punya respon kalau kerajaan yang bodoh-bodoh ni duk gaduh-gaduh ni sekarang ni, jadi tak ambil peduli hal negara, jadi dan kita bergantung dengan US dollar saja. Dan kita akan kaput kalau China bagi isyarat je, dia buang semua dia punya bond US ni, mampus kita semua ni. Kita menjadi saya punya concern hari ni ialah sekarang anytime you punya ATM bank pun you kena careful you punya duit sekarang ni. Habis dah ni. Jadi saya bukan saja krisis makanan yang kita bincang minggu lepas yang jawatan kuasa kabinet dah buat jatuh masa khas tu. Dia bincang sahaja. Tapi dia bincang je. Itu pasal yang kita risau rakyat sekarang ni kena buat sesuatu yang lebih konkret. Bersama-sama dalam perjuangan ni. Kena jelas. Sebab kalau kita maknanya dia berkesan atas semua ya. Maknanya producer kita ni pun semua akan terkesan dengan perang juga. Tapi Toki, saya diberikan skrip ni, hadis kata jauhilah kezaliman kerana kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari 747 dan Muslim 2578. Rasulullah kata jauhilah.
jauhilah tu makna satu kata kerja ataupun tindakan. Tetapi rakyat kerajaan kita nampaknya tidak ada buat bincang saja, tidak ada action pun, tak selaras dengan hadis. Sebab kita tengok nak cerita apa ni, janganlah engkau memakan riba. Dan kita pun dah kata kita adalah negara Islam. Kita tak tahu mana letaknya kalau riba dan Islam tak boleh duduk sama. Kita dah 100 tahun terikat dengan riba. Kalau you nak tanya saya lah, kalau Federal Reserve Act, kumpulan-kumpulan Illuminati Rothschild ni, Global Deep State Control, Federal Reserve in 1913 di Amerika, itu Federal Reserve Act, the first where the bankers of the Europe control Amerika melalui Federal Reserve Act. Kita dah kena serang tahun 1860, 1870. We got 2 banks residing in Penang at that time. 30 tahun lebih awal. Ada kajian dibuat oleh saya punya rakan-rakan yang lawan benda ni lah, this movement for monetary justice, terutamanya Profesor Dr. Kamal Maidin, Datuk Manap yang itu datang meeting yang itu dan sebagainya. Kita bincang soal ni bahawa kita dah terikat dengan riba tu lebih awal daripada Amerika. Lebih awal daripada Amerika, kerana 2 bank telah dibuka di Pulau Pinang. Chartered Bank become Standard Chartered, dengan Mercantile become HSBC sekarang. Dan mereka memulakan kerja-kerja jahat mereka ni ialah mengambil gold kita, membawa masa lain ambil kita punya mining, ambil kita punya biji timah. Lepas tu gunakan Board of Commissioner of Melaya punya currency. Dia control the banking, central bank kita ni. Dia control banking system kita ni sampai tahun 1986 sesalahnya. Walaupun bank negara kita ditubuhkan pada tahun 1956 ke apa ke, pada masa tu bank negara kita pun tak ada kuasa juga. Yang kontrol Mat Saleh dalam government currency, dia yang sign bantu agreement kita. So kita dah lama terikat dengan riba based ekonomi ni. Yelah, itu masa kita terikat. Lepas kita lepas pun kita ikut juga. Dan lepas pun kita ikut. Kita duduk mengikut sampai sekarang ni. Jadi hari ni kalau kita tengok pula, 25 tahun sampai hari ni, dah 25 tahun bajet negara kita ialah defisit. Defisit tu maknanya pendapatan masuk RM10, belanja RM100 contohnya. So nak tampung beza tu, siapa nak tampung? Pinjamlah dengan alur antarabangsa yang dipanggil IMF ke, World Bank ke, dan macam-macam kartel deep global state ni. Kan? Kita dah hutang banyak. Lepas tu hutang berapa? 2 trilion. 2 trilion. Ni memang fakta Ini fakta. Dan lepas tu kita pula dah lah kita pinjam riba luar negara, kita buka pula riba kat Malaysia pula. Buka bank ni, dia pun bina duit atas angin dah dekat 2 trilion juga sekarang ni. Lepas tu bila kita tengok angka-angka ni pula, 70% daripada lending ni, pembiayaan ni kepada sektor apa? Bukan sektor perdagangan ekonomi, sektor hartanah. Sebab tu harga rumah kita melambung sampai bila you tak boleh selesaikan masalah. You see, tahun 70 dulu, kalau kat Selangor dulu, PKNS pegang semua tanah. Tak macam mana hari ni, PKNS tak ada apa-apa lagi. Yang pegang kata-kata keliling tu. Tu dekat mana tu? Banyak tempat lah. Apa, Damansara Heights lah, Damansara Damansara Perdana lah, Puchong dan sebagainya. You just name it. Sebab tu bila you nak lawan riba ni, you ada problem sebab kita tak faham dia punya monetary, dia punya pembinaan, dia punya aktiviti dah kena ikat. Bila dah kena ikat, hari-hari bajet kita ni bergantung pada riba tu. Sebab tu kita punya ketua-ketua kita ni, politik ke ketua pengarah pun, dia nak buat keputusan tu susah. Sebab hari ni bila dia nak kira riba tu dulu. Kedua, kalau lawan kena berhenti kerja. Macam sekarang lah. Sekarang ni lah. Tak ada berkafar ni. Saya ada jumpa beberapa hakim yang saya kenal, tapi saya tak nak sebut. Saya bincang juga perkara ni, isu vaksin dan isu riba ni. Dia cakap dengan saya apa? Dia pun risau juga sebab dia pun tak nak ambil booster. Tapi kalau tak ambil, problem. Tak ada gaji, tak ada pension. Itu pertama dia cakap. Kedua dia kata, kita pun nak keluar daripada sini macam mana? Saya pun faham sebab bila kita dah biasa makan gaji, baik you hakim ke ataupun you businessman ataupun you kerja dengan Petronas kerja besar, you nak keluar tu susah. Betul. Jadi saya memang faham lah, bukan mudah. Sebab bila you dah ada jaminan kerja dengan jaminan riba, nak keluar tu susah. Macam kita ni hari-hari yalah, kejap dia kita tak ada duit lah, pasal kita ni usaha sampai sekarang. Kan? Saya kalau tanya, rumah kita tak ada pun, masa apa nak beli mahal. Jadi kita sewa sampai sekarang. Tapi saya tak ada masalah isu tu. Tapi saya punya concern ialah kita tak terikat. Sebab tu mungkin kita lebih berani nak buat keputusan. Sebab tu saya kadang simpati lah, ramai orang kita Islam ni terutamanya memang terikat. Pasal apa?
Government servant, berapa government servant kita? 1 juta, 2 juta? 1.3 juta. 1.3 million. You kali 7 orang, 6 orang anak beranak dia. Ada 7 juta orang Islam kita. Itulah mindset dia. Nak keluar susah. Jadi saya nak tambah sikit cerita. Bila kita bercerita pasal keadaan yang amat mencabar hari ini, sebenarnya faktor paling besar adalah ia melibatkan akidah. Ya. Kita ada satu masa tu saya pun pernah cakap cerita yang ada orang yang bekerja gaji 5-6 ribu, budak-budak perempuan yang bekerja di kedutaan, dan dia datang mengadu kerana kereta mereka dimoles, Dicabut. Jadi saya tanya satu soalan yang saya rasa cukup penting. Kenapa tak buat laporan kepada Kementerian Luar ataupun tak berhenti je lah? Dia pula kata, saya punya gaji 6,000, ada yang gaji 5,000, ni umur 60. Kalau saya berhenti, saya nak kerja kat mana? Mana saya nak jadi nak cari duit? Itu dia rezeki. Jadi inilah akidah tadi ni. Dia sebenarnya kalau orang yang pegang pada akidah, dia tidak akan menggadai. Maknanya dia kata tak apalah berhenti kat sini. Allah pasal Allah janji rezeki. Janji Allah pun nak risau, takkan Allah mungkin janji. Tapi ini yang kita terkesan. Contoh juga sama juga, contohnya kat akidah. Orang asal daripada mana? Beruk. Asal daripada beruk ke? Kalau ikut Darwin, asal daripada beruk, itulah teori kesihatan. Jadi kalau kita sebagai student, kita belajar orang daripada beruk dan itu yang kita pegang, maka akidah kita dah lari. Dan juga contohnya satu lagi yang penyakit ni, ni tak ada ubat. Penyakit ni, ni tak ada ubat. Ni tak ada ubat. Allah dah awal dia kata semua penyakit jangan ubat. Jadi kita berubah akidah kita, keyakinan kita, itu yang paling penting. Dia akidah tu memang dah lama sangat jugalah. Dia pelan-pelan dia makan sampai akidah kita dah lari. Sebab sistem pelajaran kita dah lama macam tu. You belajar geografi, you belajar sejarah, mana you faham pasal Allah? Tapi you bagi peluang teori setan tu dalam you punya geografi, dalam you punya sejarah. Teori ketahanan tu tak ada. Yang ada masa kelas agama je lah. Ataupun kalau nasib-nasib dia ajar. Dia kelas agama ni dia macam ni. Sebab tu saya duk bercakap dengan ramai orang. Kita ni agama Islam adalah agama persekutuan. Jadi segalanya kena ikut itu. Tapi dia di sini tidak. Agama Islam adalah agama persekutuan, tapi kena ikut Kementerian Kesihatan. Itu yang kita tak faham tu. Padahal kita punya Federal Constitution Section artikel 12(2) tak salah saya, yang mana untuk menjabarkan agama Islam, kerajaan boleh bagi dana. Maknanya kita nak tanya, ada berbilion-bilion dana yang you bagi pada JAKIM, terutamanya kepala dia. You bagi pada IKIM, Institut Kefahaman Islam. You bagi pada YADIM, bahagian dakwah, dengan YAPIM, bahagian ekonomi. Ini 4 section ni, saya cakap. Apa mereka buat selama ni? Tidur. Apa mereka buat selama ni? Jadi tidur ke? Pergi conference Islam tu macam-macam program untuk menggemukkan badan ke? Jalan-jalan. Saya dah dengar banyak cerita benda macam ni. You see, cerita hebat-hebat tentang halal hub lah, itulah, inilah, halal toiban lah. You see, benda macam isu vaksin ni pun you tak pernah hantar ke entrepreneur kita, orang Islam kita boleh kaji benda macam ni ke? You tak check ke COVID-19 tu apa? You tak semak ke apa benda tu? You tak check ke apa tu experimental vaksin tu? Tetapi you pernah nak check ivermectin dengan clinical study yang salah pula tu lagi. Gila. Dia cabar. Dia macam ni. Apa orang Islam dah kayu pukul macam saya kata tadi sampai hari ni. Tuan, dia ambil macam ni. Kita dah check dengan expert. Kepala otak. Yang best sekarang ni expert dia yang dia pergi dia check kat KKM, KKM pergi check kat WHO, WHO ikut darjah-darjah yang lain tu. Kan? Lepas tu sekarang ni KKM pun dah lunak sikit. Boleh pergi makan. Kita masih tutup lagi. Sebab tu saya kata sendiri, pihak agama ni dia buat apa ni? Esko kita yang mana? Ada orang suka kata tanya Esko Selangor ni apa yang dia buat ni Esko kita ni? Kan? Ataupun Majlis Agama Selangor ni yang nak booster lagi. Saya pun anak Selangor, saya sampai sekarang tak nak masuk ni, dia kata. Kita ada satu komplain ni, dia kata bukan saja kafar, pemandu taksi juga dipaksa ambil booster. Bukan, ini mata kata. Dan sebab itu saya ke arah melihat pengguna perlu memperkasakan diri mereka. Pasal kalau takut baru ni dia bukan pengguna, saya nak ringkaskan satu lah. Kita hari ni negara kita dah kena ancam.
baik zaman kolonial yang saya bincang pasal riba tu, macam mana central bank kita punya buat currency, bank negara pun dah kena tipu dan sebagainya. Dan lepas tu kita diancam oleh puak-puak penjajah yang bangsa kita sendiri, yang menjajah kita sendiri sekarang ni. Dan sekarang ni mereka datang balik melalui organisasi apa ni, NGO macam WHO. WHO macam NGO je. Bukan ada apa. Just menang Perdana Kedua, kita pun terima dia sebagai Badan Kesihatan Dunia. Bukan ada apa pun. Jadi tapi kita, kenapa kita kena terikat dengan NGO macam tu? Kenapa kita kena terikat dengan IMF, World Bank? You baca the reason masa dia buat apa ni pandemic tu, you tengok dia punya simulasi tu. You baca simulasi apa World Economic Forum tu cakap. Apa rancangan mereka? Mereka minta government kita, private sector kena ikut bersama dengan Facebook semua. Dan kepala dia ada 4. Dia sebut WHO, dia sebut IMF, Along kedua tu. Ketiga World Bank. Lepas tu International Transport Organization. Saya bila baca benda ni, oh ini kepala dia. Belakang ni lah global state lah, kita tunggu nak makan duit hari kita ni kan. So saya kata kalau kita tak boleh nak baca benda-benda macam ni, ini bukan conspiracy theory. This is international facts. International fact. You see, no more conspiracy theory. You orang duduk baca mainstream media hari-hari, itu jadi susah tu. Pasal hibur-hibur hari-hari kan. Tengok bola, tengok apa judi lah, game. Dia dah kita seronok-seronok gitu. Berniaga pun dia ajar kita melalui Facebook, Instagram. Lepas tu kita punya geopolitik pun dia buat lah. Semua dia kuasai pasal kita baca. You baca semua sekolah kita. Kat mana? AFP lah, CNN, itu saja maklumat dia. Tapi jadi masalah dia. Kita ni sebenarnya nak ikut PM ke, nak ikut KJ, PM kata. Jadi KJ kata macam ni, mana nak ikut ni? Kita pun tahu ni. Dia macam saya kata tadi lah, PM apa dia cakap yang sebelum minggu tu saya gembira jugalah. Ada sikit macam ada seorang kawan saya duk marah dengan Muhyiddin, tapi dia kata, saya kata kenapa you terima Muhyiddin masa tu? Sebab depan dia keluar hospital dia kata Allah give me a second chance. Oh, pasal tu lah dia support juga. Saya kata you tak patut support, tapi pasal lah orang bila jual nama Allah, kita pun kadang kalah. Orang ni pandai jual nama Allah. Saya pun Allah susah nak cakap lah. Orang Islam kita mudah percaya. Macam mana? Kita dah kena jual lagi. Dan memang sebab tu bila Amdi dah buat cerita. Dan memang kita ni sudah tiba masanya kita buat sesuatu. Baru ni kita berhubung dengan rakan-rakan kita di Singapura. Oh, hebat-hebat juga orang sana. Cuba bayangkan di Singapura nak lari ke mana. Tapi dia sampai ada sebenarnya saya doktor tu very good. Ada tengok je. Saya tengok even macam Matthias Chang pun dia berani. Bila saya tanya dia kata apa nak takut, lebih-lebih mati. Ingat tu. Maknanya dia mungkin kefahaman dia terhadap kehidupan dan agama ni lebih daripada kita. Kita takut mati, takut kena buang kerja, takut kena buang kerja. Jangan takut. Kita kalau kita yang guru kafar ke ambil macam ni. Buang kerja, lantak engkau lah. Kita bukan tak boleh makan. Ini Allah punya rezeki. Jangan takut, jangan cukup lah nak takut ni. Cuba kita bangun, bangkit sebagai pejuang. Sudah tiba masanya kita buat sesuatu. Jangan bagi muka kepada beruk-beruk ni. Kita kena ambil balik negara kita, maruah kita, jati diri kita. Ini masa dia. Kalau kata pasal hutang, Nabi pernah, dalam satu kisah saya dengar, saya pun tak kerti dalam bahasa Arab, tapi dia jumpalah satu sahabat yang duduk kat masjid masa tu waktu duha. Dia tak nak keluar. Nabi kata, kenapa? Sebab banyak hutang. So Nabi ajar dia ayat macam mana nak elak tu. Mana minta jangan jadi miskin, jangan duka cita, jangan kedekut dan sebagainya. Tapi dia kata daripada 8 perkara yang kita doa tu, dia kata yang last 2 tu paling penting. Jangan berhutang, jangan bergantung pada orang. Jadi bila kita fikir balik, the last 2 punya ayat tu yang minta kita jauhi daripada jangan berhutang dengan jangan bergantung pada orang. Kita hari ni, inilah masalah kita. Sebab hari ni hutang ni bukan hutang kecil-kecil. Negara dah berhutang, kita berhutang. Mana hutang tu jadi besar. It's a way of life. So susah nak daripada hutang hari ni. Jadi kalau kita doa-doa pun tapi tak ada cara konkret nak tangani,
You baca pun nothing will change you. saya- Lepas tu pula bergantung pada orang. Ini yang sekarang kita bergantung. Kita bergantung pada maklumat. Kita tak boleh tidak. Maknanya baik kita ramai-ramai berpakat, kita keluar daripada kemelut kita hari ini. Kita nak jadi orang yang berani, orang yang pegang pada agama, pegang pada janji yang Allah tak mungkin janji. Itu kena ingat tu. Tak mungkin janji. Kalau Allah kata Allah tolong, kita buat betul. Kita buat tak betul. Surah Hujurat kata, dan satu ayat kata, selidik berita-berita pada orang yang fasik. Ini kita pergi rujuk Pfizer, syarikat Pfizer paling tu, fasik lah dunia saya rasa. is a habitual offender. Banyak kesalahan dulu berbilion tipu vaksin yang sebelum ni macam-macam. Itu yang kita rujuk. Itu yang kita rujuk. Itu itu kena tanya Pfizer. Punya bangang betul lah. Jadi mintalah muti-muti baca sikit surah Hujurat tu sikit lah. Lepas tu bila dah baca ada semangat. Kalau ada masa jumpa saya kita bincang lah. Kalau tidak pergilah cek maklumat betul-betul lah. Baca lah sikit. Jangan baca buku-buku lama yang hari-hari you jual ke orang ramai. Cukup. Bagi saya kan, isu-isu fekai lain itu dah settle law. Isu jenayah ke, isu perkahwinan, it's all settle law. Yang tak settle isu muamalat, isu riba tak settle until today. This is a problem today. It's a core problem. It's a core problem. And then bacalah sikit apa sekarang artificial intelligence ni, apa dah big data ni, apa yang algoritma ni, apa bioengineering. Bacalah sikit. Ya dah patutnya orang apa ni agama kita pun, ilmuwan kita pun kena kaji. Kau dia tak ide apa? Baik tak usah jadi ilmuwan lah. Ya tak jadi ilmuwan. Cukuplah tu. Berhenti kerja lagi baiklah. Jaga kambing ke apa ke. Dan adakah kamu berfikir nampaknya ulama kita pun tak berfikir juga macam mana? Dan ulama kata dia check dengan expert. Expert tu yang munafik nombor 1 dia pergi check. Baik. Ya macam tak masuk akal. Faizal, ini sudah tiba masanya kita menyeru kebangkitan semua ummah. Jangan pasal tak gaji punya pasal tak boleh. Tak boleh nak pergi tak boleh berhenti kerja. Pasal kalau berhenti kerja ni mana dapat duit? Tak boleh. Kita kena yakin dengan janji Allah. Saya pun ramai kawan-kawan saya yang dulu ambil vaksin tak suka kita yang tak nak ambil. Lepas tu tiba-tiba sekarang telefon saya tak nak ambil booster pula. Dia kata Allah. Dah itulah. Jangan kita pun memang cakap jangan tak payahlah ambil booster. Tak perlu apa nak ambil booster. Kau tidak nantikan booster dia sampai ke-4 dan ke-5 dan ke-6. Ya, memang dah ada perancangannya. Perancangan sudah ada. Cuma mereka telah mengatur. Sebab dia nak bina naratif tu macam tu buat masa ni. Selagi kita mengikut barat punya idea, Amerika, itulah yang mereka mahu sekarang ni. Tetapi kita mesti tahu kita dah sampai ke peringkat mereka pun dah tak kuat sekarang ni. They are going down now. The dollar is going down. Russia coming out, China coming out. Saya ingat Russia apa ni Amerika hanyut. Saya nampak kita punya intelijen kena faham benda ni. Kita dah banyak sangat memihak pada Amerika. Walaupun kita rasuah dengan semua orang lah. Sebab tu banyak ejen intelijen kita kat Malaysia ni ramai. CIA pun ada, Mossad pun ada, ramai. Diorang suka duduk negara kita. One of the best tempat relax dia kata. Saya jumpa beberapa intelijen, saya pernah jumpa mereka juga. Jadi sebab tu saya kata kita kata dengan semua orang, tetapi lebih memihak pada Amerika. Sebab kita nak tengok sign apa. Sign kita tengok kita punya bank negara lah. Berapa duit kita, pegangan kita memang US dollar. Dan cuba bayangkan, kita pegang pula US dollar, jencoknya sekali je. Itulah sebab tu sekarang ni Russia dah tukar dia punya central bank dah tukar rubber kepada gold. Sebab tu saya kata dalam sebulan 2 bulan ni kalau kena ni harga barang kita tiba naik tinggi. Saya tak tahulah kalau besok roti naik RM10 satu bungkus. Saya memang concern dengan benda ni. Bukan ancaman ni cukup jelas. Tu cerita dia sekarang. Ancaman kita tak nak menengok lah. Dan sebenarnya kadang-kadang saya ada juga terfikir sebabkan kejahilan kita, kejahatan kita, kezaliman kita sendiri, kita pun tak layak menerima kebaikan ataupun keberkatan. Ada satu hadis kan apa saya kata, dia kata bila keadaan macam ni berlaku, orang baik pun akan terkena terpias. Dan itu memang saya tak boleh nak nafikanlah kita sekarang tak boleh nak buat apa kan. Tapi jangan tambah lagi lah. Dan yang tambah paling tak tahan lagi, ada beruk-beruk di luar sana, dia macam seronok menekan lagi. Sebab dia rasuah, dia nak collect lagi ni. Dia nak collect lagi ni kan. Takkanlah dah 5 bilion tak cukup lagi. Cukup lah 5 bilion. Tak lagi apa lagi? Tak faham bahasa. Apa lagi tak cukup lagi ke 5 bilion dah habis dah kau. Dah korek dah kering dah ni. Tak tahu nak. Jadi kita harap ya kita bincang dan tolong tengok apa yang kita cakap hari ini
pergi kaji sikit. Kaji sikit supaya kita faham. Pas kita cakap ni bukan semuanya tepat, tapi cuba kajilah. Contohnya Global Pandemic Treaty. Cuba kaji. Pergi tengok apa benda ni Global Pandemic Treaty ni, apa kesan dia, ataupun akta racun. Sebagaimana kita berlawan beria, kita berlawan untuk menentang 342, okey, alhamdulillah. Tapi tak tahulah, kita harap yang ini janji betul lah. Betul. Nah, polisi ni memang polisi yang bodoh dengan zalim. Lagi sekali, last kali sebelum nak habis lah. buat apa ni, bekal bawa balik. Pasal nak tambah sikit kadang. Dah cakap dah banyak kali lah, cuma nak ulang lagi sekali kat sini. Kenapa polisi ni zalim? Saya tak petik kat mana-mana. Saya petik daripada kerajaan tu sendiri. Kerajaan Malaysia tu sendiri. Saya tak nak kata vaksin ni selamat ke, tak berkesan ke, beracun ke, ataupun dia tak halal. Itu biarlah doktor pakar-pakar. Saya kalau dari segi perundangan, saya cuma pelakar undang-undang. Saya tak faham doktor-doktor ni cakap. Kalau nak tahu pun kena pergi mahkamah, dua-dua kena timbang. Pakar mana yang betul, pakar mana yang betul. Macam tu juga kita kena timbang juga. Jadi saya cuma nampak dia punya surat bola suntikan tu cukup. Pasal itu perkataan undang-undang yang semua lawyer, AG semua dah prepare, ini yang paling mudah nak bagi tahu kepada rakyat. Kan? Itu lah bola suntikan tu. Okey, cuba baca bola suntikan tu. Pertama dia kata sukarela. Lepas tu dah kena pula. Jadi kalau sukarela, tak perlulah diskriminasi orang yang ambil pasal dah sukarela kan. Dia bukan benda yang serius. Kalau serius mandatory lah terus. Oh, ini pandemik bahaya mandatory. Bunuh. Tak kalau betul serius. Yalah, tak ambil vaksin tembak terus. Tembak ke apa ke. Ya, dan kita tahulah betul ke ni dia. You kena berdepan lah kalau orang tak nak juga. Berdepan lah juga. Tapi you tahu benda ni serius. Ini you tak nak serius. Tapi last kali yang saya nampak ialah bila dia suruh kita ambil vaksin ni, dia kata apa? You ambil, tak ada jaminan untuk dijangkiti semula COVID-19. Jadi bila dia kata macam tu punya perkataan, apa beza yang ambil dengan tak ambil? Pasal yang ambil pun potensi nak dapat COVID-19, yang tak ambil pun ada potensi nak dapat COVID-19. Tetapi you baca lagi bawah lagi punya soalan ni, dia kata apa? You ambil vaksin, you akan dapat kesampingan. Jadi you tanggung sendiri. Jadi kan kalau you fikir balik, polisi dia mengajak rakyat mengambil potensi dua penyakit. Dia jual dua penyakit. Vaksin boleh kena COVID-19, boleh kena kesan sampingan. Dia baik you tak ambil vaksin. Sebab apa? You tak ada kesan sampingan pun. Dan kita tak ada nak bergaduh pasal kenapa ramai kena kesan sampingan, ramai mati semua ni. Kita pun tak nak bergaduh benda ni. Tak nak. Habis cerita. Tutup kisah. You see? Tapi tak boleh tutup. Pasal you all jual prosedur polisi yang bodoh, polisi yang zalim, polisi yang sombong, polisi yang pengecut. Yang tak pernah kita tengok. Tak pernah tengok. Dan all divided political party I agree with this. This is so silly lah. Gila lah. Dan macam mana cakap? Saya cuma tak faham. Saya cuma tak faham. Ini yang impossible. Aduh. Dan untuk bagi pihak kru penerbitan, saya ucapkan terima kasih juga kepada budak sekolah. Ini budak sekolah ni beria ni. Ni pun saya pun pening bala. Pasal apa? Saya dah tak nak saya pergi sekolah pun. Saya pun dah dua dah kena keluarkan dulu. Yang satu ready, kalau kacau kena, tak nak bergaduh kena keluar. Ni anak saya ni darjah 1, umur 7 tahun ni. Saya dah hantar dia homeschool sendiri lah. Tapi mak dia kata, baru minggu lepas darjah 1 bawa masuk. Hantarlah. Kata orang nak hantar kan kena pelitok semua ni kan. Tak apa, just suka-suka sekejap je. Lepas tu kita keluarkan balik. Lepas tu saya tanya anak saya, Zain, do you want to go? No, I don't want. Because kita pun dah bagi tahu benda ni semua bahaya semua kan. Macam tu lah cara masing-masing anak. Saya tak kata saya brainwash, tapi saya bagi keputusan. Kenapa macam ni? Pasal saya kata pelitok muka ni bukan untuk orang yang sihat. Orang yang sihat tak boleh pakai. Sebab tu kalau you baca Barrington declaration masa saat COVID-19, dia detailkan. Saya pun baca beberapa doktor punya kajian tentang pelitok muka ni. Even WHO pun daripada awal kata, pakai pelitok muka bukan untuk orang sihat. You pakai orang yang ada potensi nak kena. Contohnya orang yang lebih pada 50, orang yang ada comorbidities. Jadi daripada awal WHO dah cakap macam tu, macam mana kita boleh twist sentence? Sebab WHO semua kena PKP, semua kena pelitok. Ini memang tak masuk akal. The paralysis of the brain ni. Ya. Ada kawan saya cakap dia macam ni. Dia
saya tengok dia orang yang menyokong, yang membuat pekerja ini, kita panggil dia suffering from penyakit focus. Ya, ada satu Dan yang saya dipanggil apa? cakap, Psychopathic. Ni Tak disease apa, psychopathic. psychopathic masih okey. Masih okey. Focus. Focus. Focus ini maknanya je the sudden rush of shit in the brain. dan ini untuk pengetahuan semua, ini merupakan kita punya pelitup muka. Dan Toki hampir 50% benda ni adalah menguntungkan importer daripada sana dan menjadi pollutant ataupun bahan cemar yang 500 tahun pun tak habis, kena bakar dan sebagainya ni pun. Saya minta orang yang sihat fikirlah. You pakai ni, ada 4 penyakit you akan dapat potensi. Orang sihat. You tutup ni hari you bernafas, you dapat carbon dioxide. Zoophobia, maknanya tak ada oksigen. You hari-hari sedut lagi. DG akan pakai 3 lapis. Akan kena hyperthermia. Hyperthermia ni dah kandungan carbon dioxide banyak dalam darah. So dah lah kurang oksigen, carbon dioxide banyak dalam darah. Lepas tu tak kali bila you bernafas macam tu, kan, akan ada kelembapan antara hidung you dengan you punya pelitup muka. Dia akan menarik toksik tu pula balik lagi. So ketiga punya masalah. Keempat punya masalah pula lagi apa? Bila you tutup ni, benda ni bukan ada kualiti. Semua benda-benda ni macam-macam dia melekat dia masuk kat sini balik. You kena penyakit dah lama. You intoxicated yourself. You intoxicated yourself. This is the kajian by the oxide tadi kata tu masuk dalam ini. Carbon monoxide. Bukan ada oxide yang racun. Memang itu dia kata carcinogen active oxide kalau you cocok. Ya, itu pun mungkin ada active oxide. Ethylene oxide. Ya, ethylene oxide. Kita panggil dia pasal dia menyebabkan kanser, kita panggil carcinogen ethylene oxide. Kita punya concern tu. Because dia create carcinogen. Jadi, so okay, dan Soju Fiz, Dr. K, kita perlu berhenti di sini. Kalau tak sampai besok pun kita akan bincangkan isu ni pula lagi. Dan mungkin ni isu yang mungkin kita akan bincangkan di depan. Dan DG tanya, nanti DG tanya, are you a doctor? Kita kena tanya KJ. Are you doctor ke KJ bagi buat. Dan Toki, terima kasih Toki kerana hadir pada malam ini. Soju Fiz, terima kasih bagi pihak kru penerbitan. Kita ada Fatih, kita ada ramai lagi di belakang sana. Dan kami di PPM dan GPMC mengucapkan terima kasih kerana kekal bersama kami dalam tempoh sejam lebih ini. Dan untuk itu Toki, kita akan jumpa lagi di episod akan datang dengan topik yang berlainan. Dan untuk itu saya ucapkan, mungkin topik rasuah merupakan, kita tahu 5 bilion ni Toki. 5 bilion Toki. Tahun ni PKP 5 bilion seronok orang. Tahu tak 5 bilion dia banyak mana? Kau cakap Faizal. Kita tak tahu. Banyak mana agak 5 bilion? Kita 5 sen pun tak tahu. Kita boleh sebut je. Tahu sebut je. Dan untuk itu saya ucapkan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.